Rasanya macam baru je aku unbox dan review peranti Oppo Reno 3 Pro. Tiba-tiba je dia dah lancarkan Oppo Reno 4 Pro pula dalam masa terdekat ni. Jadi aku memang rasanya masa memang berjalan dengan lebih pantas dan sangat pantas tahun 2020 ni. Jadi, Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Tanpa dengan masa lagi, hari ni kita nak unbox dan juga buat first hands-on impression berkenaan dengan Oppo Reno 4 Pro Global Set ataupun Malaysia Set. Jadi tanpa dengan masa lagi, let's check it out. So, kenapa tadi aku ada mention bahawa Oppo Reno 4 Pro Malaysia ataupun Global Set? Disebabkan untuk Reno 4 Pro kali ni, Oppo telah melancarkan dua varian kalau based on aku punya searching dekat internet lah, iaitu dia ada Oppo Reno 4 Pro 5G untuk pasaran China dan juga Oppo Reno 4 Pro 4G untuk pasaran global guys. Dia ada perbezaan sedikit, nanti aku akan cerita lebih lanjut. Jadi yang ada kat depan ni adalah Oppo Reno 4 Pro 4G untuk pasaran kita. Jadi tak nak cerita panjang sebab benda pun terlalu pantas untuk aku. Tiba-tiba je Oppo Reno 3 Pro, sekarang dah Oppo Reno 4 Pro. Jadi tak meninggal masa lagi, jom kita buka kotak, kita tengok apa ada kat dalam. Let's go. So ini adalah kotak dia. Kalau korang nampak, Oppo Reno 4 Pro, varian dia adalah varian 8GB dan 256GB storage. Dan kalau korang perasan, dekat belakang dia ada macam perkataan Reno. Dia macam tersorok sikit. Okay, alright. Itu sajalah lebih kurang. So jom kita buka. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim lagi sekali. So kat dalam ada satu kotak putih ni. Okay, macam biasalah kita boleh expect apa ada kat dalam ni. Save je terus. Alright, kita akan letak tepi untuk kita check berapa SIM card tray dia kejap lagi. Seterusnya manual kita takkan baca, letak tepi. Dan last but not least adalah dia punya clear casing ni. Alright, clear casing. Nampak? So korang boleh bayangkanlah design dia macam mana. Alright, kat bawah terdapatnya peranti itu sendiri. Kita letak tepi dulu. Okay, ada satu lapisan letak tepi. Okay, kat bawah terdapatnya beberapa perkara guys. Yang pertama, dia punya wayar pengecasan. Okay, jenis Type A kepada Type C. Okay, nice. Alright. Seterusnya ada earphone guys. Okay, earphone. Nice. Dan earphone dia design dia macam ni lah. Okay, ada hijau-hijau sikit. Dan dia ada batang 3.5mm headphone jack ni lah. Batang kegemaran ramai. Okay, last but not least ada dia punya charger adapter. Dan charger adapter ni kalau korang nampak gemuk kot. Gemuk gila. Memang tembam habis ni. Dan dia jenis Super Vogue. Alright, kalau boleh nampak Super Vogue 3 kaki. Dan dia berkapasiti 65W guys. Super Vogue 2.0 tak silap aku, 65W. Jadi peranti ini mungkin support untuk 65W. Nanti kita akan tengok secara lebih detail. So, jom kita kemas-kemas dan kita fokus pada peranti itu sendiri. Jom. Guys, kacak guys. So guys, inilah dia Oppo Reno 4 Pro dengan warna silky white. Nice. Kacak gila kot. Jarang aku dapat phone warna putih ni. Asyik warna hitam, kali ni dia bagi aku warna putih. Dan dia punya kemasan ni memang matte matte. Memang matte yang lain macam sikit. Dia punya matte tu memang sangat kasar. Nice. Dan dia punya design kamera macam ni kan. Alright. So jom kita boot up phone ni. Kita go through dia punya function-function yang ada. Jom. Jadi phone pun dah boot up. Jadi macam biasa, bila dah boot up phone ni, kita akan melalui proses yang dipanggil security. Jadi sama juga dengan Oppo Reno 3 Pro itu hari, di mana Oppo Reno 4 Pro ni hadir dengan dua jenis security, iaitu in-display fingerprint dan juga face unlock dekat atas ni. Jadi jom kita test dia punya in-display fingerprint dulu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, laju. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang laju guys. Now jom kita test dia punya face unlock pula. 1, 2, 3. Okay, laju. 1, 2, 3. Memang pantas, tuntas, padu, padat dan sendat. Jadi, settle pasal dia punya unlocking punya benda. Now, bila kita unlock je peranti ni, kita akan nampak dia punya antara muka yang dipanggil ColorOS versi 7 berasaskan Android 10.
Jadi kalau OS ni macam korang penggemar-penggemar Oppo kenalilah, dia sedikit colourful dengan talaan ikon dia yang sedikit berbeza dengan pure Android. Tetapi the rest is lebih kurang sama, di mana dia ada dia punya dark mode, dia ada app drawer sekarang, dia ada dia punya gesture, dia ada macam-macam yang ada pada Android 10 guys. Alright. Now, jom kita cerita pasal design pula. Jadi secara asasnya ini adalah paparan harapan untuk Oppo Reno 4 Pro. Di mana Oppo Reno 4 Pro ni menggunakan paparan bersaiz 6.5 inci Super AMOLED Full HD Plus, dan apa yang special tentang paparan ini adalah dia menggunakan paparan dengan kadar segar semula 90Hz guys. Jadi apa yang kita harapkan adalah dia punya pengalaman scrolling yang memang sangat pantas, kita navigate antara menu yang sangat pantas. Itu yang kita harapkan dengan 90Hz punya display. Dan macam peranti-peranti kebanyakan untuk tahun 2020 ni, Oppo Reno 4 Pro ni juga menggunakan paparan jenis curve display yang sedikit melengkung ala-ala OnePlus 8 kan, ala-ala Vivo X50 Pro 5G. So memang nampak moden, nampak sangat padu dengan punch hole di atas, sedikit dahi dan sedikit dagu. Sangat-sangat minimalistik guys. Beralih kepada bahagian belakang, di sinilah nampaknya sedikit perbezaan di antara Oppo Reno 3 Pro dan juga Oppo Reno 4 Pro. Di mana sama juga dengan versi yang lepas, dia menggunakan jenis belakang jenis plastik tetapi dengan kemasan matte, dan ini adalah warna silky white. Dan kalau korang perasan, dia punya kamera modul ni memang ada dua layer punya so-called kamera bump lah. Satu yang kat sini, kotak ni. Satu lagi kamera ni. Dan dia adalah bulat-bulat tau. Instead of yang lepas dia dalam satu modul petak ni, yang ini dia berasingan bulat-bulat dan dia nampak sedikit bukan futuristik tapi sedikit lain daripada lain. So dekat atas terdapatnya mikrofon dan juga SIM card tray ataupun SIM card slot. So jom kita tengok SIM card slot dia berapa lubang. Alright, so dia ada 3 lubang, 2 SIM card, 1 micro SD card. Bermakna dia boleh di expandable memory. Dekat bawah terdapatnya speaker grill, port pengecasan Type-C, lagi satu mikrofon, dan yes guys, lubang kegemaran Bisai Gadget dan kita semua, iaitu lubang 3.5mm headphone jack. So korang tak perlu pakai dongle ke apa, korang just cocok earphone dia bagi ataupun cocok earphone korang boleh dengar lagu sampai lebam. So dekat sini terdapatnya on off button saja, dan on off button dia ada macam accent kehijau-hijauan, nampak. Di sebelah sini terdapatnya volume rocker up and down. Itu sahaja guys. Dan dia punya binaan ni jenis macam kilatan macam stainless steel sikit lah, tapi dia bukan stainless steel lah. Alright. So overall dekat tangan memang terasa macam best, terasa premium, terasa mewah, terasa 2020 sangat. Dengan curve display ni, dengan punch hole dia, memang everything tak ada benda yang silap dengan design di kali ni. Dan belakang ni memang aku tak tahulah, aku lain sikit. Dia macam dia mate tapi tak macam mate phone yang lain tau. Di mana mate phone lain kau tak terasa begini tau, kau rasa licin sikit. Yang ini memang terasa macam mate lah kot. Ini adalah satu level mate yang baru. Alright. So dah habis cerita pasal design. Now jom kita go through pasal spek secara ringkas. Jadi secara asasnya siri Reno ni dia sama macam siri-siri lepas. Dia punya chipset ni adalah chipset kelas pertengahan. Sebab apa tau, dia memfokuskan kepada kamera. Jadi untuk kali ini Oppo Reno 4 Pro ni hadir dengan chip pemprosesan ataupun SoC daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 720G. Jadi dia berbeza dengan siri lepas, di mana Oppo Reno 3 Pro yang lepas menggunakan MediaTek P95, yang ini adalah SD720G. Jadi kita harapkan dia punya performance adalah performance yang bagus dan mantap untuk tahun 2020 ni. Dari segi varian pula, yang ada kat tangan aku ni adalah 8GB RAM dengan 256GB storage dan boleh di expandable memory kan. Jadi agak besar dia punya memory. Dari segi bateri pula, okey, bateri untuk Oppo Reno 4 Pro ni adalah 4000 mAh dan dia support untuk pengecasan pantas SuperVOOC 2.0 65 watt guys. Alright. So itu sebenarnya pasal dia punya spek. Now jom kita go through pasal dia punya kamera pula. Jadi untuk selfie kamera, macam korang nampak dia menggunakan punch hole punya selfie kamera kat atas ni, di mana kamera selfie ni adalah berresolusi 32 megapiksel
dan dia support untuk orang cakap recording 1080p 30 frame per second. Now beralih pada kamera belakang, di mana dia menggunakan setup 4 kamera, di mana sensor utama adalah 48 megapiksel, sensor kedua adalah 8 megapiksel jenis ultra wide, sensor ketiga adalah 2 megapiksel jenis macro sensor, manakala sensor terakhir adalah 2 megapiksel jenis mono sensor, di mana dia untuk face detection lah. Jadi untuk rakaman belakang dia mampu merekod sehingga 4K 30 frame per second. Jadi ada beberapa features yang menarik untuk Oppo Reno 4 Pro kali ni. Antaranya adalah dia punya AI Color Portrait, di mana AI Color Portrait ni dia akan meng-highlight subjek iaitu manusia itu, dan background akan menjadi mono ataupun hitam putih lah. Jadi dia sesuai untuk korang-korang yang suka benda-benda yang nampak sedikit unik dan sedikit lain daripada lain. Manakala fungsi kedua adalah Night Flare Portrait, di mana dia mengcombine antara portrait mode dengan night mode, lantas menghasilkan night portrait mode yang sangat-sangat lain daripada lain guys. Memang cantik, memang cantik lah, susah nak cakap kan. Yang ketiga, benda special adalah dia mempunyai slow motion 960 fps guys. Jadi gambar video memang nampak sangat slow mo, sangat perlahan, sangat slow motion guys. Dan last but not least, dia mempunyai fungsi yang dipanggil Ultra Steady Mode 3.0. Jadi kita expect bahawa dengan adanya Ultra Steady Mode tu, dia punya stabilization memang sepatutnya jadi super steady dan padu. Jadi aku dah ambil beberapa shot gambar. Jom sama-sama kita layan dulu, jom. So, settle cerita pasal kamera. Now, jom kita test dia punya audio pula. Alright, 1, 2, 3. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. This empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there cause the flames will burn us up. Thought you were the one for me, that's why. Alright, first thing first, dia adalah mono speaker. Aku tak tahu kenapa tak bagi stereo speaker, tapi dia adalah mono speaker, masih mono speaker. Yang kedua adalah dari segi bunyi, apa aku boleh katakan, dia punya bass dia tu ada, treble dia ada, tapi dari segi dia punya voice ataupun loudness tu, kelantangan tu tak ada. Kelantangan dia bukan tak ada, maksudnya tak ada, tapi tak kuat, tak begitu kuat, tak up to my expectation. Sebab apa? Macam korang tahu, bila mono speaker ni kita expect bahawa dia punya speaker sepatutnya lebih kuat lah untuk cater kekurangan stereo speaker tu. Tapi bagi aku, untuk kali ini dia punya speaker tu okey, tapi tak kuat.
Jadi aku risau kalau dalam keadaan yang sedikit hingan, kalau kita nak loudspeaker ke, mungkin akan sedikit kurang dia punya sensasi dia lah. So guys, macam mana guys? Adakah Oppo Reno 4 Pro ni adalah sebuah peranti yang korang nanti-nantikan ataupun yang korang geram je rasa nak miliki? So far so good. Nantikan full review. Dan so far dari segi penawaran harga belum ada apa-apa info rasmi. Sebab apa, peranti ini bakal diumumkan pada 3 hari bulan Ogos, dia punya harga dan lain-lain. So far dari segi harga aku tak dapat apa-apa info lagi. Sebab apa, peranti ini bakal dibuka pre-ordernya daripada 3 hingga 7 Ogos 2020. So nantikan dia punya opening untuk pre-order. Tetapi based on the expectation, harga untuk pasaran India yang dilancarkan untuk varian global ini, untuk varian 8GB RAM 128GB storage dekat India dijual dengan harga lebih kurang 1,800 macam tu. Jadi aku punya expectation dia mungkin akan bermain lebih kurang harga Oppo Reno 3 Pro, di mana itu agak sedikit merisaukan. Sebab apa, macam korang tahu, rakyat Malaysia kita more concern about the spec untuk kita compare dengan harga. Di mana macam korang tahu, 720G adalah sebuah prosesor kelas pertengahan, dan kebanyakan peranti-peranti lain yang dijual dengan prosesor ini dijual dengan tanda harga yang sedikit bawah, lebih kurang 800 ke 1400 paling tinggi. Jadi aku harap untuk Oppo Reno 4 Pro ni harga yang ditawarkan adalah kompetitif supaya dia boleh compete dengan peranti-peranti Snapdragon 720G yang lain dalam pasaran ni. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.